PTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 12 Jun 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Terus ke paparan utama. Malaysia dan Arab Saudi setuju tingkatkan lagi kerjasama dua hala. Penempatan semula pelarian Myanmar, beberapa negara nyatakan kesediaan tambah jumlah pengambilan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu kerosakan eskalator serta pagar automatik untuk pemegang pasport Malaysia di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar diperbaiki segera. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan mengejut di Kompleks CIQ bersama dengan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Jelas Perdana Menteri kekurangan itu perlu diselesaikan segera untuk kemudahan keluarga Malaysia dan pengembara dari luar kerana ia merupakan antara pintu masuk utama negara. Semua kemudahan di kompleks berkenaan termasuk sistem pengangkutan awam dalam keadaan baik selepas beroperasi semula. Terdahulu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri di Istana Bukit Serin. Berangkat sama Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Datuk Seri Ismail Sabri turut diraikan dalam satu majlis santapan tengah hari bersama Sultan Ibrahim. Malaysia dan Arab Saudi bersetuju meningkatkan lagi tahap kerjasama dua hala dengan menubuhkan Majlis Koordinasi Arab Saudi Malaysia SMCC. Menurut Perdana Menteri, perkara itu merupakan antara isu yang dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan di Perdana Putra Rabu lepas. Menerusi catatan di laman Facebook, Perdana Menteri memberitahu selain itu usaha untuk mengaktifkan semula inisiatif penubuhan Majlis Perniagaan Arab Saudi Malaysia dalam masa terdekat serta isu-isu lain seperti kuota haji, pendidikan dan pelancongan turut dibincangkan dalam pertemuan itu. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengukuhkan lagi hubungan dua hala dan ekonomi melibatkan perdagangan serta pelaburan dengan Arab Saudi. Putra Faisal yang dalam rawatan rasmi 2 hari ke Malaysia bermula 7 Jun lepas turut menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Beberapa negara telah menyatakan kesediaan untuk menambah jumlah pengambilan pelarian Myanmar di Malaysia untuk proses penempatan semula di negara masing-masing. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata proses penempatan semula pelarian ke negara lain terjejas sejak 2 tahun lalu berikutan pandemik COVID-19. Kita dapatlah pengakuan dari beberapa negara yang dia kata sebelum ini 2 tahun terganggu sebab COVID. So kita minta, saya kata tambahlah, dan ada 1-2 negara tu dia ni negara-negara besar lah, nama tak boleh nak sebut, biar dia orang lah sebut negara-negara besar yang dia kata bolehlah dia sanggup untuk sekali ganda daripada jumlah tahunan yang mereka ambil sebelum COVID. Jelas beliau, majoriti pelarian Myanmar tidak berhasrat untuk menetap di negara ini, sebaliknya menganggap Malaysia sebagai persinggahan sebelum berhijrah ke negara lain. Malaysia akan membangkitkan isu Myanmar pada mesyuarat Menteri Luar ASEAN yang dijadual berlangsung pada 16 dan 17 Jun ini di New Delhi, India. Antara yang akan disuarakan termasuk konsensus 5 perkara melibatkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.
Sistem kad pengenalan mengikut sektor bagi pekerja warga asing akan diperkenal bagi menangani masalah pekerja asing yang dilaporkan berpindah ke sektor lain sewenang-wenangnya. Selain itu, jelas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, sistem itu juga dapat memastikan tiada majikan menyalahguna pendaftaran pekerja. Jelas beliau, pihaknya mendapati banyak majikan yang mengambil pekerja asing dari sektor berlainan kerana pembayaran levy yang lebih rendah. Sebab satu lagi masalah yang saya lihat, kalau kita mengikut bayaran levy, untuk sektor pertanian adalah lebih murah. Maka ramai majikan walaupun mereka dalam sektor-sektor lain, mereka membawa masuk pekerja asing dengan saluran pertanian kerana mereka boleh bayar levy yang murah. Maka dengan memperkenalkan sistem kad mengikut sektor, kita dapat mengatasi perkara ini. Ini akan memudahkan penguatkuasaan pihak berkuasa. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup Karnival Kerjaya Jamin Kerja Perak di Tapah yang menawarkan lebih 8,600 peluang pekerjaan. Projek hidroelektrik Nenggiri yang menelan kos RM5 bilion bakal memberi manfaat besar kepada rakyat dan pembangunan negeri Kelantan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, projek hidroelektrik itu bakal menyalurkan 300 megawatt yang akan meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu TBB di Semenanjung Malaysia. Projek hidroelektrik Nenggiri secara tidak langsung mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu sebagai sumber penjanaan elektrik dengan menetapkan sasaran 40% kapasiti TBB dalam pembekalan elektrik negara menjelang tahun 2035. Projek mampu menjana tenaga serta-merta bagi memastikan kestabilan dan daya harap bekalan elektrik kepada grid nasional sekiranya berlaku gangguan. Bagi masyarakat orang asli, mereka berharap projek berkenaan dapat disiapkan mengikut jadual dan pembinaan penempatan baharu kepada mereka dapat dilakukan secepat mungkin. Harapan saya, yang pertama saya rasa gembira kerana projek yang telah ditunggu sekian lama hari ini berjaya termenterai perasaannya, maka dengan itulah selepas ini projek ini akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditentukan. Maka dengan projek ini saya percaya dan yakin penduduk Pos Towai dan Pos Pulat akan menerima arus pembangunan yang lebih moden lagi dan lebih maju lagi. Justru itu projek ini akan memberi impak yang sangat baik kepada penduduk kampung, di mana projek ini telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung terutamanya anak muda. Harapan kita orang kampung memang begitu. Daripada mula buat pengajian, kita dah lama menanti dah untuk kita nak mengubahkan kita punya taraf kehidupan. Kita nak kalau boleh di Pertempatan Kampung Baru dipercepatkan, dan dari segi kualiti pembinaan sebagainya kita nak yang paling spesial. Sebab itulah salah satunya kita punya kehidupan di masa-masa akan datang. I'm so happy for my grandson. They have a new settlement for them. It's better for them, for a new life. You have school, you have electricity, you have a new homes. Mereka ditemui pada majlis pecah tanah projek hidroelektrik Nenggiri di Kampung Star, Gua Musang. Majlis disempurnakan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob. Projek hidroelektrik Nenggiri dijangka beroperasi pada pertengahan 2027. Sementara itu, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman memaklumkan semakan semula tarif air kini pada peringkat akhir dan akan dibentangkan di Parlimen. Beliau berkata proses itu bagi membolehkan keputusan menang-menang antara pihak operator dan pengguna. Semakan semula tarif air merupakan tuntutan pihak operator di seluruh negara berikutan permintaan bekalan air serta kos pengoperasian semakin meningkat. Jadi sekarang ni pihak kementerian terkali dengan SPAN, Suruhanjaya Pengurusan Daya Negara, dan juga pemegang taruh yang terlibat itu, kita sedang berunding lah. Kita sedang berunding untuk kita cari satu
satu titik penyelesaian ke arah untuk bagi win-win situation lah. Satu untuk operator air, satu lagi untuk pengguna pun, untuk rakyat pun kita kena tengok juga. Selain itu, isu air tidak terhasil NRW juga akan ditangani. Jumaat lepas, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP berharap Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara memuktamadkan segera permohonan semakan tarif air yang dikemukakan Mac lepas. Pegawai dan warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM diseru meningkatkan prestasi serta peka terhadap permasalahan rakyat yang berlaku di akar umbi selain mengambil pendekatan proaktif mencari penyelesaian. Pada masa sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu warga KCOM mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan maklumat untuk menangani sentimen yang dimainkan terutama di media sosial. Kita kena terima kewujudan social media dan memang kita pun buat sentimen analisis setiap hari, tetapi agensi dan jentera kerajaan mengambil kira kehadiran social media, kita lah kena memperbaiki diri kita. Beliau berkata demikian selepas majlis perjumpaan khas bersama warga Jabatan Penerangan Negeri Kelantan di Kota Baru. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mempelawai syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM untuk menghantar tawaran pembekalan program TV luar negara syndicated dan produk siap tempatan finished product berdasarkan keperluan 4 saluran RTM bagi tahun 2023. Syarikat yang berminat boleh menghantar tawaran mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM seperti dalam penyataan keperluan atau need statement. Daftar dan hantar semua maklumat program video screeners melalui laman sesawang ukk.rtm.gov.my bermula 22 Jun hingga 29 Jun 2022. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang rasmi www.rtm.gov.my atau www.kkmm.gov.my. Kejayaan Kedah menambah baik dan memudahkan urusan untuk menjalankan perniagaan sehingga berjaya menarik minat pelabur perlu dijadikan contoh dan menjadi penanda aras bagi negeri lain. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, semua kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT perlu menjadi pemudah cara dengan tidak terlalu bergantung kepada peraturan lama yang menyulitkan pelabur. Jadi kalau kita masih lagi menggunakan kaedah lama, masih lagi peraturan yang ketinggalan dan sebagainya, ia akan menyulitkan investor, para pelabur untuk datang sini. Dan negeri Kedah bukan negeri yang saya katakan negeri terbaik, negeri pertama yang telah dipilih berasaskan penilaian yang dibuat oleh MPC lah, iaitu Perbadanan yang melihat dari segi produktiviti negara lah. Jadi itulah tujuan saya hadir hari ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga negeri Kedah secara aman. Beliau yakin negeri lain boleh melaksanakan hasrat itu seperti Kedah, namun ia memerlukan komitmen pelbagai pihak bagi membantu pelabur, khususnya yang sering membuat aduan berkaitan kelulusan permit. Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF perlu digunakan sebagai platform untuk memulakan paradigma baharu abad ke-21 bagi memastikan pertumbuhan yang lebih cepat dan adil untuk ekonomi di rantau ini selain menggalakkan keterangkuman dan kemakmuran bersama. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kepentingan strategik dan ekonomi rangka kerja itu terletak pada keupayaannya untuk mengukuhkan ekosistem perdagangan serta
memberikan dorongan untuk memacu penglibatan dan kerjasama ekonomi. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata rangka kerja itu merupakan instrumen diplomasi ekonomi yang penting dalam menjalin hubungan di peringkat seterusnya antara Amerika Syarikat dan rantau Indo-Pasifik. Beliau turut menggesa kepada penyelesaian kolaboratif bagi isu perdagangan melalui rundingan dan dialog. Berikutan pendekatan itu sesuai dengan rantau ini. Bantuan teknikal dan pembinaan kapasiti perlu menjadi sebahagian daripada IPEF dan peraturan asas pula penting bagi memastikan perbincangan yang lebih cekap melalui proses rundingan. Beliau berkata dalam kenyataannya selepas menghadiri mesyuarat peringkat menteri tidak rasmi IPEF untuk kemakmuran dengan 13 rakan raga kerja yang lain di Paris. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abang Ahmad Urai Datu Abang Mohidin yang meninggal dunia tengah malam tadi. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan ini. Baginda berdua mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Yang di-Pertuan Agong amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada negeri Sarawak dan negara. Al-Sultan Abdullah turut menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai kehilangan besar kepada negeri Sarawak dan negara. Allahyarham yang dilahirkan di Kuching pada 26 Jun 1933, berusia 89 tahun, pernah menyandang jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara menggantikan Tan Sri Benedict Stephens dari 12 Julai 1988 hingga 9 Julai 1990. Kenaikan kos mengerjakan haji pada tahun ini diharap seiring dengan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Paling penting, keselesaan para jemaah haji di Tanah Suci menjadi keutamaan. Laporan Faisal Jamal. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata peningkatan kos bukan di dalam kawalan tabung haji selain ia berkait dengan situasi semasa. Di antaranya yang di luar kawalan kita seperti inflasi dan percukaian, dan ini kita dapati bahawa kenaikan kos ini ketara ke semua barangan-barangan, semua perkhidmatan di Arab Saudi, bukan saja dari segi kos mengerjakan haji tetapi kos kehidupan harian. Para jemaah juga akan dapat melihat penambahbaikan perkhidmatan kali ini sekaligus memberi suasana yang lebih selesa ketika menjadi tetamu Allah.
semasa di Arafah dan juga di Mina, di mana kemah-kemah di Arafah adalah kemah-kemah yang baru dan mempunyai penghawa dingin, dan juga ada beberapa penambahbaikan lain yang sedang diusahakan oleh pihak tabung haji bersama dengan pihak muasasah, dan juga di Mina begitu juga. Jadi dan juga di antara lain juga lagi ialah apabila berada di Mekah, mereka juga dapat perkhidmatan penjagaan yang lebih mesra dan lebih ramai pekerja-pekerja muasasah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Beliau ditemui selepas menyambut ketibaan kumpulan jemaah haji KT04 seramai 291 orang di Maktab 50 di bangunan Land Premium di Mekah. Selain itu, laluan Mekah turut diteruskan dengan melibatkan Malaysia bersama 4 lagi negara apabila jemaah tidak perlu melalui proses imigresen di lapangan terbang Madinah dan Jeddah yang memakan masa lama. Perkhidmatan dia untuk yang dia begitu memang terbaik. Dengan kita bersyukur, sangat syukur. Tak ada apa ya. Masa di Madinah pun selama hari alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pergerakannya alhamdulillah, dengan layanan makan minum pun okey alhamdulillah. Layanan yang diterima oleh kami sangat baik. Memang orang kata pengurusan yang baguslah daripada tabung haji, dan sampai sini pun tengok dengan sambutan yang meriah macam ni untuk kami, keluarga dan yang lain-lain jugalah jemaah. So sekarang ni dengan COVID-19 kita masih lagi dalam endemik dan seluruh dunia pun masih lagi terasa dengan dikesan. Tapi alhamdulillah lah tabung haji berjaya memberikan perkhidmatan yang terbaik lah dalam mengawal dan juga menjaga dan serta menguruskan jemaah-jemaah haji. Kos sedikit meningkat tetapi masih ada subsidi. Di samping ia tentunya disesuaikan dengan perkhidmatan yang ditambah baik demi keselesaan jemaah agar di akhirnya nanti jemaah akan dapat satu pengalaman haji yang tak akan dapat dilupakan sampai bila-bila. Dari Makkatul Mukarramah, Faisal Jamal, RTM. Pengendali pakej umrah, haji dan pelancongan Muslim Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd menyasarkan untuk mengurus 60,000 jemaah bagi musim 1444 Hijrah. Pengarah merangkap penasihat undang-undangnya Ida Rizwana Idris yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan permintaan yang meningkat sejak perjalanan umrah dibenarkan semula Oktober tahun lalu. Bagi memenuhi sasaran tersebut, syarikat menjalin kerjasama strategik dengan Amal by Malaysia Airlines yang menyediakan penerbangan sewa khas haji dan umrah. Kolaborasi bersama anak syarikat Malaysia Airlines itu bagi memudahkan jadual penerbangan ke Tanah Suci menggunakan Airbus A330-200. Pada masa sama membantu pemulihan agensi pelancongan yang terkesan ketika pandemik menerusi kaedah perkongsian tiket dan pakej pengurusan. Walaupun penerbangan ini full flash, tapi harganya adalah harga yang sangat kompetitif berbanding dengan penerbangan lain. Jadi memang kalau dikirakan package, kita nak cari package yang mampu milik ni ialah mesti melalui penerbangan Malaysia Airlines. Tapi yang paling utamanya sebenarnya hasrat Andalusia ialah supaya kita sama-sama membangunkan semula industri pelancongan ini dengan penerbangan, syarikat penerbangan, dengan gabungan syarikat penerbangan dan Andalusia. Jelasnya lebih 121,900 jemaah telah diterbangkan ke Tanah Suci sejak 2016 menerusi kerjasama dengan syarikat penerbangan itu. Menjangkakan prospek sektor umrah dan haji lebih baik tahun ini, Andalusia turut merangka strategi bagi memanfaatkan sepenuhnya peningkatan permintaan sekaligus memperkukuhkan semula operasi syarikat. Kita menuju juga untuk menambahkan lagi jualan kita melalui penambahan pegawai-pegawai pemasaran. Kita juga telah merekrut lagi, kita dalam proses merekrut lebih ramai lagi mutawif, dan sebenarnya pada masa yang sama kita telah memajak 2 hotel di Mekah, iaitu Hotel Olayan Al-Haram dan Hotel Malak Ajiat, supaya kita ada satu perkampungan di sana yang lebih selesa didiami oleh jemaah dari Malaysia sendiri.
Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis menandatangani perjanjian penerbangan bersama Malaysia Airlines bagi musim umrah 1444 Hijrah. Amal by Malaysia Airlines diwakili Ketua Pegawai Operasinya Muhammad Najmi Mansur. Majlis turut disaksikan Pengarah Urusan Andalusia Travel Ibrahim Matsin, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Datuk Seri Razali Muhammad Syam dan Presiden Bumitra Harun Kesi Ahmo. Lebih 1 juta pengunjung hadir ke Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2022. Pameran selama 10 hari di Pusat Dagangan Dunia WTC itu mendapat sambutan luar jangkaan. Kita ikuti tinjauan hari terakhir PBA KL 2022 yang disediakan Jasmaidi Arif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola PBA KL 2022, Muhammad Khair Ngadirun memaklumkan pihaknya tidak meletakkan sasaran tinggi untuk penganjuran PBA KL edisi ke-39 susulan situasi pandemik yang masih menular. Kami menyasarkan jumlah pengunjung antara 700,000 hingga 1 juta. Waktu sasaran itu kita berdebar juga. Tapi sehingga semalam, jumlah pengunjungnya adalah 1.246 juta. Jadi melebihi sasaran yang kita tetapkan dan kita ada 1 hari lagi yang hari ini pun orang ramai di sini. PBA KL 2022 juga melibatkan penyertaan hampir 200 pempamer. Bagi pecinta buku, PBA KL sesuatu yang dinantikan. Ia peluang untuk mendapatkan pelbagai bahan bacaan dengan variasi genre dan penerbitan di bawah satu bumbung. Saya ambil kata peluang untuk datang sini walaupun kita bersesak-sesak kan, tapi saya rasa itu adalah satu nikmat lah bila nampak buku banyak-banyak, lepas tu ada potongan harga lagi kan, so itu bagi saya sangat berbaloi lah untuk datang ke sini walaupun kita datang dari jauh jugalah. Dalam saat-saat akhir ni banyak harga murah yang kita boleh dapat dalam kuantiti yang banyak. Bagi pempamer dan penerbit buku, sambutan penganjuran kali ini membuktikan kecintaan keluarga Malaysia terhadap buku. Sebelum ni ada pendapat yang mengatakan rakyat Malaysia malas membaca ataupun kurang mengeluarkan belanja untuk membeli buku. Tapi itu hari tahun ini semua itu terjawab bahawa rakyat Malaysia bukan begitu dan sanggup hadir beramai-ramai untuk berbelanja membeli buku. Seperti mana di Karangkaf ini pun kita tengok sambutan sangat menggalakkan. Sekiranya kita nak kekalkan momentum ini, mesti ada usaha-usaha yang berterusan. Kita anggapkan bahawa 2 tahun ini sebagai suatu yang memotivasikan untuk kehadiran pengunjung ke Pesta Buku. Jadi sesuatu yang motivasi seharusnya dikekalkan supaya pengunjung dapat memilih mendapatkan buku-buku yang pelbagai bidang dan banyak. Walaupun perkembangan teknologi kian pesat seperti penerbitan bahan bacaan dalam digital seperti e-book, namun memiliki buku fizikal masih lagi relevan dan menjadi pilihan utama. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun ini membuktikan sambutan luar jangkaan dengan mencatat kehadiran lebih 1 juta pengunjung. Bagi penerbit buku, platform seperti ini amat diperlukan bagi merancakkan semula industri buku tempatan. Jasmadi Arif, RTM. Baik saudara, untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Syairul sudah bersedia, teruskan. Baik, terima kasih. Ongon enggan salahkan Farizal. Datuk Seri Syahidan kembali terajui KOM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan aksi kelaikan Piala Asia 2023. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Kon enggan menyalahkan tindakan terburu-buru penjaga gol Muhammad Farizal Marlias sebagai punca utama Malaysia tewas 1-2 kepada Bahrain pada aksi kedua kumpulan E semalam.
Sebaliknya, pengendali dari Korea Selatan itu bertegas segala perkara yang terjadi dalam aksi itu akan dinilai oleh pasukannya sebelum membuat sebarang keputusan dan kenyataan. Dalam aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam, kesilapan Mawad Farizal yang menjatuhkan pemain Bahrain dalam kotak penalti 10 minit sebelum tamat permainan telah memusnahkan harapan skuad negara untuk meraih sekurang-kurangnya 1 mata. Pan Gon berkata apa yang berlaku dalam aksi itu akan dinilai oleh pasukan bimbingannya sebelum sebarang keputusan dibuat. I will not talk to you about personal things. This is all our coaching team will analysis. So we will decide. Dalam perlawanan yang disaksikan lebih 63,000 penonton, pemain naturalisasi Muhammadul Sumareh meletakkan Malaysia di depan pada minit ke-55 sebelum Ali Abdullah Haram menyamakan kedudukan untuk Bahrain 2 minit kemudian. To me, I cannot complain to the players. What they can do, they did. We cannot jump from here to on the top just in few days. I think we learn from mistake, step by step. We improve. We shouldn't lose this kind of opportunity. We go to final stage. We know that. I think players they know that how important next few days. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berdepan perlawanan wajib menang ke atas Bangladesh pada aksi terakhir Selasa ini bagi mencerahkan peluang menamatkan penantian 15 tahun kepusingan akhir Piala Asia. Sementara itu bagi pengendali Bahrain, Helio Philip Sousa, beliau gembira pasukannya berjaya mengatasi tekanan dan keadaan padang untuk mengutip 3 mata berharga pada perlawanan tersebut. I must be so grateful to my players. They were fantastic, unbelievable. They have such a heart, such a fire, such a commitment with the country, with what they are doing are unbelievable. They never played before like this 3, 4, 5 years. Baik, di sebalik kekalahan itu, skuad Harimau Melaya tetap menerima pujian dan suntikan semangat daripada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau turut sama hadir bersama lebih 60,000 keluarga Malaysia yang memberi sokongan kepada mereka di Stadium Nasional Bukit Jalil malam semalam. Dalam kenyataan di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang yang ditunjukkan para pemain negara pada perlawanan menentang Bahrain semalam. Beliau berkata kalah menang itu adat pertandingan dan skuad kendalian Kim Pan Gon perlu terus berjuang untuk perlawanan seterusnya. Sebelum itu, Perdana Menteri juga sempat bertemu memberi kata-kata semangat kepada pemain sebelum perlawanan. Turut berangkat menyaksikan perlawanan, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah, selain Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Pada aksi semalam, skuad negara kurang bernasib baik apabila tewas 1-2 kepada Bahrain dalam aksi kedua kumpulan E. Skuad Harimau Melaya akan berdepan Bangladesh bagi aksi terakhir pada Selasa ini. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim akhirnya kembali memimpin Kesatuan Olahraga Malaysia KOM selepas menyepi selama 10 tahun. Ini selepas beliau menewaskan penyandang Presiden Dato' SM Mutu dengan perbezaan 4 undi pada pemilihan bagi penggal 2022 hingga 2025 Badan Induk Olahraga Negara itu hari ini. 5 teras utama manifesto yang ditampilkan Datuk Seri Syahidan berjaya menambat hati 36 perwakilan sekaligus menerima 20 undi berbanding Datuk SM Mutu 16 undi. Presiden Persatuan Olahraga Perlis itu pernah memegang jawatan nombor 1 KOM dari 2006 hingga 2012 sebelum tewas kepada Datuk Zainal Abidin Ahmad ketika pemilihan penggal 2013-2015. Bagi saya ialah penyatuan. Kita kena kembali balik kepada tujuan asal kita. Kita adalah bersatu padu dan kita mesti meletakkan atlet sebagai keutamaan. Dan kita berharap kita dapat mencapai kecemerlangan dalam SEA Games
Asian Game, Asia Game, and then Commonwealth Game and Olympic. Ini merupakan keutamaan dan seterusnya mencapai kecemerlangan. Perebutan bagi kerusi timbalan Presiden pula menyaksikan Datuk Fazil Abu Bakar dan Datuk Seri V. Pulantiran terikat apabila masing-masing menerima 18 undi. Namun Fazil diangkat sebagai pemenang selepas mendapat undi daripada pengerusi mesyuarat. Bagi 4 jawatan penaik Presiden pula, 2 penyandang iaitu Josephine Kang dan Datuk Mark William Ling berjaya mempertahankan kerusi itu, manakala Salihuddin Sattar dan Syamsul Bani Abdullah menjadi muka baharu. Saudara, selepas 2 tahun dilanda pandemik COVID-19, buat julung kalinya Malaysia terpilih menjadi tuan rumah pertandingan Sukan Elektronik e-Sukan Mobile Legends Bang Bang Piala Asia Tenggara MSC 2022. Pertandingan yang menghimpunkan 12 pasukan terbaik di seluruh Asia Tenggara tersebut memberi petanda positif tentang peluang Malaysia untuk terus dipilih menganjurkan lebih banyak kejohanan e-Sukan pada masa depan. Laporannya bersama Muhammad Zamri Suharani. Penganjuran MSC 2022 yang berlangsung di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia, MITEC, ketika ini meneruskan bahang kejohanan e-Sukan yang masih belum reda selepas Sukan SEA 2021 di Vietnam baru-baru ini. Kita juga rasa yang untuk MSC pada kali ini kita akan lebih kompetitif daripada MSC yang sebelumnya, ialah sebab kita baru je habis M3 and then kita habis MPL and then SEA Games pula. It's a back to back punya competitive e-sports element lah. So apa yang kita boleh janjikan untuk kali ini is that semua fan akan harap hopefully akan entertain tengok semua kejohanan dan rasa semangat. Sementara itu, media tempatan turut melahirkan keterujaan mereka dan bakal kembali sibuk dengan liputan penganjuran e-Sukan antarabangsa dalam tempoh 6 bulan ini. Selama 2 tahun ni kan memang tak ada pertandingan kejohanan macam ni kan. So perasaan saya memang excited lah. Lagi-lagi MSC ni buat kat Malaysia kan. So macam senang nak datang sini. Dan biasanya kita tengok kejohanan tu through online kan. So tak rasa macam rasa feeling dia dekat tuan rumah tu tak ada. So kat sini rasa macam lebih excited, lebih teruja. Kita boleh nampak yang tahun ni Malaysia sangat meriah dengan adanya MSC 2022. Pertama kali dihostkan di Malaysia dan ada juga kejohanan lain yang berprestij daripada e-Sukan lain turut dihostkan di Malaysia. So saya rasa ini adalah petanda yang Malaysia sesuai untuk dijadikan adanya sukan pelancongan lah. Fasiliti terbaik, faktor keselamatan dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang lebih mesra menjadi antara daya penarik buat Malaysia muncul sebagai negara hub e-Sukan pelancongan di rantau ini. Pertandingan sukan elektronik diyakini mampu mempromosi pembangunan e-Sukan yang lebih kompetitif selain turut mempromosi Malaysia sebagai salah satu destinasi sukan pelancongan di rantau Asia Tenggara. Muhammad Zamri Suharani, RTM. Pusingan ketiga kejuaraan Kapri Malaysia, Nazirul Izzat Bahaudin dari pasukan Petronas Perintah Yamaha Maju Motor mengakhiri saingan di kategori CP150 dengan meraih tangga teratas podium di Litas Sepang Selatan petang tadi. Nazirul yang memulakan perlumbaan di petak ke-13 agak bergelut pada awal perlumbaan sebelum berjaya mengawal jenteranya untuk meraih tempat pertama dengan catatan 14 minit 7.916 saat. First kali saya masa perlumbaan tadi kebanyakan fighting yang agak sengit dan satu rider sampai nombor 19 semuanya rider yang pengalaman dan fighter di hadapan, dan saya cuba kekalkan maintain dengan fokus saya dan saya cuba untuk potong satu persatu dan alhamdulillah saya dapat menang di tempat litas ini.
Pada pusingan pertama, Nazirul mengakhiri saingan di tangga keempat, manakala pusingan kedua, beliau meraih tempat ketiga. Bagi kategori CP125 pula, Mat Hafizah Rofang mencipta hat-trick musim ini dengan satu lagi kemenangan buat pasukan 1XOX TKKR Racing. Salah satu amat gembira dengan pencapaian saya setakat ini, dan baru-baru ni saya pun telah meraih podium pertama saya di pentas Asia Road Racing, dan itulah satu suntikan semangat bagi saya. Dan saya harap saya dapat kekalkan momentum ni dengan tim-tim saya yang kuat dan orang-orang belakang yang support saya. Terima kasih. Dan saya akan cuba menang lagi untuk next round, insyaAllah. Sementara itu bagi kategori Wira KBS, Mat Syamil Amsyah Mat Effendi dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing sekali lagi mendominasi Lita dengan kejayaan di tangga pertama. Program pembangunan hoki negara NHDP memasuki fasa baharu selepas era pandemik dengan memfokuskan kepada meningkatkan kualiti dan jumlah kejohanan berbanding sesi latihan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Profesor Dato' Dr. F. Shamala berkata, peralihan fasa itu bertujuan memupuk semangat untuk bertanding dan bersaing di peringkat akar umbi. Selain itu, objektif lain NHDP ialah untuk menjadi salah satu platform pencarian bakat-bakat baharu sebelum dapat diketengahkan di peringkat kebangsaan. Program pembangunan ni dia ada beberapa elemen lah. Selama ni kita dah fokus kepada elemen latihan. Kali ini adalah daripada kejohanan, especially selepas pandemik lah. Jadi program ni merupakan satu yang dijalankan secara keseluruhan. Semua pusat kita terlibat secara zon. Ini merupakan kemuncak lah di antara yang paling elit. Memang program ni adalah structured program. We have different components working together, especially MSN kemudian KPM. So we want the schools to be involved. We want national government agencies to be involved. Tapi yang pentingnya the teamwork yang ada dan juga bantuan yang diberikan oleh semua tenaga pengajar ataupun jurulatih peringkat akar umbi telah banyak membantu. Dan terdahulu Datuk Seri Subahan bersama Datuk S. Shamala turun padang menyaksikan perlawanan akhir Karnival Hoki Program NHDP Kebangsaan B17 lelaki di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Perlawanan tersebut menyaksikan Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI muncul juara dengan menewaskan Sekolah Sukan Pahang SMK Seberang Temeloh dengan 6-0. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 12 Jun 2022 dan berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan yang berlangsung di Johor. Anda boleh ikuti berita perdana di saluran berita RTM. Saya Syarul Islam dan salam keluarga Malaysia. %30 penduduk Malaysia mengalami tekanan mental dan 1 daripada 5 remaja hadapi tekanan itu jika tiada intervensi awal. Menjelang 2030, tekanan mental akan menjadi penyakit kedua terbesar selepas sakit jantung. Cakna akan situasi ini, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah menganjurkan Simposium Kemahiran Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS 2022 atau Skill 2022 dengan tema Let's Talk Minda Sehat Perkasa ILKBS. Ikuti laporan Suhail Muhammad Nur. Orang nampak saya seorang yang tegas. Orang nampak saya seorang yang gembira, ceria. Itu apa yang mereka nampak. Tapi ada banyak benda lain yang mereka tak nampak.
macam Skill 22 menjadi platform pengajar dan warga ILKBS untuk meluahkan masalah yang dialami dan bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Langkah ini sebagai usaha mendepani isu tekanan mental yang mula menjadi barah jika dibiar berlarutan. Semestinya semua orang ada masa up dan masa down-nya. Dan saya rasa lebih awal kita menerima bahawa dan mengakui bahawa kita ada masalah, lebih cepat kita dapat merawatnya. Dan biarlah kita mempunyai minda dan hati yang terbuka. Kestabilan emosi dan kesihatan mental warga ILKBS, terutama tenaga pengajar, menjadi tonggak utama ke arah melahirkan graduan TVET KBS yang berkualiti dan memenuhi keperluan industri dalam negara. Justru, individu yang berdepan isu ini diseru mendapatkan sokongan. Peranan tenaga pengajar dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran perlu kita mantapkan, meliputi peningkatan tingkah laku ataupun attitude A, kemahiran ataupun skills S dan ilmu pengetahuan ataupun knowledge K. Keberkesanan penyampaian ilmu, kesediaan menerima apa yang diajar, kedua-duanya menentukan aspirasi melahirkan graduan cemerlang terlaksana. Suhil Muhammad Nur, RTM. Semua Jabatan Penyiaran Negeri perlu aktif mempromosikan aktiviti bagi mendekatkan masyarakat untuk mengenali RTM sebagai badan penyiar utama. Ke arah itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud mahu kumpulan pemikir negeri diwujudkan bagi menambah baik kandungan program yang dirancang. Kewujudannya juga sebagai pemerhati bagi meningkatkan prestasi jabatan. Negeri perlu wujudkan kumpulan pemikir dia masing-masing. Semua negeri, tak perlu ramai. Kumpulan pemikir ni tak perlu ramai. Pilih yang bagus-bagus, duduk kita 2, 3, 4 orang. Supaya kita dapat tambah baik, improvise kita punya kandungan, segi konten kita dan juga persembahan kita. Datuk Cik Roslan berucap pada Majlis Semarak Kasih di Jabatan Penyiaran Terengganu di Kuala Terengganu. Ketibaan beliau disambut Pengarah Penyiaran Negeri Sabri Mansor. Menerusi lawatan kerja selama 2 hari ini, Datuk Cik Roslan turut diberi taklimat mengenai perkembangan dan kejayaan yang dicapai RTM Negeri. Hai, bertemu lagi dalam Bidiva. Sebanyak 1,000 kota rumah dengan harga mampu milik ditawarkan kepada artis veteran melalui skim Rumahku Syurgaku yang merupakan inisiatif Ratu Etnik Nur Aniza Idris bersama sebuah syarikat swasta bagi memperjuangkan nasib golongan tersebut. Kak Ni cuba nak berkongsi apa yang Kak Ni dapat tu untuk kongsi dengan usulkan kepada MRF untuk menerima usulan lah. Maksudnya kita ada artis-artis yang lama yang tidak ada pendapatan yang tetap. Syaratnya adalah salah satunya adalah mereka mesti artis seniman lah. Artis seniman dan kita akan lihat dari segi kelayakan lain. Itu yang dimaklumkan oleh MRF Consultant. Berjaya menjadi finalis sebuah program realiti tanah air dengan pungutan undian 100% daripada juri, bakat penyanyi cilik Sharfaa Adriana bukan biasa-biasa. Mementarukan single pertama berjudul Selamat Tinggal Cinta, hasil sentuhan Siti Rosmiza dan komposer Ija Aziz, Sharfaa berharap lagu dan dirinya sebagai pendatang baru diterima. Sharfaa dapat lagu ni, Sharfaa syukurlah sebab tak tahu apa, lepas tu tiba-tiba dapat untuk OST kan. Lepas tu adalah rasa nervous sebab takut nak masuk studio, tak pernah. Masalah kegugupan melampau menyebabkan penyanyi baharu Aufahani menerima kecaman ketika menyertai pertandingan nyanyian 2 tahun lalu. Selepas rasa gugup itu berjaya diatasi, kini Aufa kembali yakin dan kembali bangkit membuat persembahan selain menghadiri kelas nyanyian.
Aufa ada masalah kegugupan yang sangat teruk dan Aufa perform teruk sangat-sangat tentu. Saya ni lepas kejadian tu berlaku, Aufa berehat dulu. Kawan-kawan ke saudara invite datang kenduri kahwin. Aufa bila ada karaoke je Aufa cuba nak nyanyi. Mula-mula still macam tak nak, tapi diorang yang macam pucuk Aufa, nyanyilah kan, cuba. So dengan cara macam tu Aufa sekarang dah dapat kurangkan sikitlah kegugupan tu. Oleh kerana tiada single baharu sejak beberapa tahun, peminat menyangka penyanyi Farah Wahidah sudah bersara dalam bidang seni. Menurut Farah, dia masih aktif memenuhi undangan nyanyian, malah bakal tampil dengan buah tangan terbaru tidak lama lagi. Alhamdulillah masih lagi aktif menyanyi. Cumanya mungkin kadang-kadang event show tu dia limit. Mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan. Bulan 6 nanti akan keluar lagu Aku Tak Sempurna, lagu ciptaan Azlan Typewriter. Nanti saya mengharapkan semua support. Otai masih berbisa. Demikian luahan penonton selepas menyaksikan konsert berskala mega Datuk Hatan 35 Years Journey yang berlangsung minggu lalu. Hampir 3 jam dibarisi 24 buah lagu, beliau berjaya membuktikan karismanya di atas pentas sebagai penyanyi legenda tanah air. Tinggalkan sayang. Okey, Hatan terbaik, tak ugi dan datang daripada Pilah Hatan. Terasa nak pergi karaoke balik ni. Konsert Hatan memang terbaik. Memang pengalaman yang tak boleh lupakan. Persembahan rock and roll penuh bertenaga oleh kumpulan Search di konsert Search Endemic berjaya menggegarkan Arena ZEP KL minggu lalu. Search dilihat masih mampu menyuntik adrenalin para peminat dengan susunan lebih 20 buah lagu popular sepanjang 2 jam beraksi. Saksikan sedutan konsert Search Endemic. Atas sambutan luar biasa, konsert penyanyi dan komposer ternama India Yuvan Shankar Raja dilanjutkan sehari lagi pada 17 Julai depan. Ketua Pegawai Eksekutif Malik Streams Corporation Sendian Berhad, Dato' Abdul Malik Dastiga berkata, penambahan itu dibuat berikutan lebih 9,000 tiket hari pertama habis dijual dalam masa 2 jam. Ramai fans dia pun SMS dalam kita punya page untuk membukakan untuk hari kedua. So sebab itulah kita di sini untuk hari kedua. Hari kedua pun lebih kurang 9,200, tapi hari kedua ni beza dia adalah party mode. And he asked me if are you okay to do a concert, and immediately I said yes because I know I have a strong fan base here. Konsert Yuvan 25 live in Concert Kuala Lumpur di Axiata Arena bakal dimeriahkan dengan penampilan 6 penyanyi tempatan. Acara membeli belah Star Vendors Mega Raya Fest selama 75 jam tanpa henti April lalu telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Susulan kejayaan itu, penganjurnya Ifa Razia optimis untuk meneruskan festival berkenaan dengan skala lebih besar pada tahun hadapan dengan melibatkan 100 selebriti, 1,000 gerai jualan selama 100 jam tanpa henti. Sebab kita nombor 1. Star Vendor nombor 1. Festival Raya nombor 1 di Malaysia. Kita dah pecah rekod dan kita akan nak pecah rekod dunia pula. Pasal tu kita pilih signifikan 111 tu. Kalau saya cakap macam ni orang kata riak, tapi itulah sebenarnya yang kami nak buat sekarang ni. Baiklah, perkongsian Bidiva berakhir di sini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Kawasan landasan kereta api bukan sahaja bahaya, malah langsung tidak sesuai dijadikan tempat bermain. Betul, Faris. Kalau tersilap langkah, buruk padanya. Situasi ini antara paparan hashtag malam ini. Sebuah video memaparkan aksi kanak-kanak berlari dan melintas landasan ketika kereta api bergerak laju mencetuskan pelbagai reaksi warga maya. Berdasarkan Twitter akaun Metrolinx, tindakan kanak-kanak itu sangat mengerikan sekiranya berlaku insiden tidak diingini. Namun, tiada sebarang tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kanak-kanak terlibat.
Dan siapa sangka berada pada ketinggian 100 meter, sebuah kedai runcit tergantung di tepi Gunung Taman Geologi Negara Sinuijai, Hunan. Kewujudannya hanya untuk menjual minuman dan makanan ringan kepada pendaki dengan harga yang sama seperti kedai biasa. Kedai ini dibuka pada 2018 tetapi kini ditutup kerana wabak COVID-19 yang melanda negara itu. Di Pakistan, demi kandungan TikTok, seorang wanita menimbulkan kemarahan pengikutnya selepas didakwa menari berlatar belakangkan hutan terbakar di Taman Negara Margala Hills. Tindakan Humaira Asghar atau lebih dikenali sebagai Dolly menimbulkan kemarahan aktivis alam sekitar. Menurut sumber Al Jazeera, Asghar adalah individu kedua dituduh memulakan kebakaran hutan di negara itu. Saudara, berita perdana edisi Ahad 12 Jun 2022 berakhir di sini. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Baik, terima kasih kerana bersama kami malam ini. Dan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.